Memperkasakan wanita tidak hanya terhad dengan penggumbalan dasar tetapi harus terlebih dahulu mengiktiraf peranan mereka dalam masyarakat. Peranan wanita bermula menerusi pembangunan keluarga dalam satu proses holistik dengan matlamat akhir meningkatkan taraf hidup dan ekonomi sesebuah masyarakat. Secara tradisinya, wanita merupakan nadi dan pusat kehidupan masyarakat. Tetapi sumbangan mereka sering diabaikan dan dipandang remeh. Sebelum isu kesaksamaan jantina, peluang, hak, akses, pekerjaan, pendapatan dan keselamatan dibawa dalam perbincangan adalah penting untuk terlebih dahulu mempertimbangkan peranan wanita dalam pembangunan masyarakat. Wanita sebenarnya adalah tulang belakang keluarga dan jika kita tulang belakang keluarga, kita juga adalah tulang belakang negara. Bermaksud kita bertanggungjawab untuk membangunkan modal insan, anak-anak, rakan-rakan sekeliling dan juga modal insan untuk negara. Jadi sekiranya kita melakukan tugas yang baik di rumah, di pejabat dan di sekeliling komuniti, negara kita akan terus menjadi gemilang. Dan dah tiba masanya para wanita lagi-lagi di Malaysia untuk diangkat darjatnya, bukan sahaja di area pejabat, korporat dan sebagainya, tetapi juga area di rumah. Saya bekerja ramai dengan para wanita yang berada di kampung, yang merupakan seorang usahawan. Mereka punya tenaga, mereka punya usaha itu sangat orang kata inspiring dan harus diambil kira dan juga harus dihargai, bukan sahaja oleh kerajaan tapi juga oleh masyarakat. Apabila peranan asas wanita sudah diberi pengiktirafan, pelaksanaan dasar akan membantu menyokong kedudukan wanita dalam masyarakat sekaligus memberi kuasa serta kawalan terhadap keputusan bermakna. Kerajaan dilihat sudah merencanakan pelbagai inisiatif dan usaha dalam menggalakkan keterlibatan wanita sebagai pembuat dasar dan keputusan. Namun apa yang perlu diambil perhatian adalah bagaimana ia dilaksanakan di peringkat akar umbi. Penting juga untuk kita lihat bagaimana polisi-polisi tersebut, bagaimana bajet-bajet tersebut dieksekutkan on the ground. Sebab banyak wanita mungkin di luar bandar yang masih memerlukan bantuan dari segi bagaimana untuk mereka dapat mendapat jawatan decision making tersebut. Jadi mungkin dari segi execution kita boleh lihat dari lapisan masyarakat, bukan sahaja yang berada di Kuala Lumpur, bukan sahaja yang berada di bandar, kan, tapi juga di luar bandar, wanita-wanita yang sangat bekerja keras untuk menaik tarafkan kehidupan mereka. Jadi saya berharap kerajaan dapat lihat bukan sahaja dari segi polisi, bukan sahaja dari segi berapa bajet kita tahun ini untuk meningkatkan wanita, tetapi juga bagaimana bajet itu digunakan oleh agensi-agensi kerajaan ataupun oleh startup-startup yang diberi orang kata responsibility tersebut. Golongan wanita juga dalam masa yang sama harus meletakkan keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri dalam memimpin dan menjadi suara masyarakat kerana kesaksamaan jantina harus bermula dari diri sendiri. Yes, sebenarnya tanggungjawab itu banyak, tapi kita kena prioritize. Kita kena pandai untuk mencari jalan, mencari peluang dan mencari bantuan. Kita tak perlu malu sekiranya kita memerlukan bantuan untuk melaksanakan tugas-tugas kita. Sebab kita bukannya superwoman, kan? Jadi sekiranya kita mendapat bantuan dan sokongan, insya-Allah apa yang kita perlu lakukan, apa yang tugas yang kita perlu laksanakan dalam pelbagai bidang yang saya katakan tadi, sebagai seorang isteri, sebagai seorang anak, sebagai seorang rakan kerja, sebagai seorang ketua di dalam jabatan dan sebagai seorang ahli masyarakat akan menjadi lebih senang dan lebih mudah. Selamat Hari Wanita Antarabangsa 2024. Wanita dijulang, negara gemilang.